yang terbesar daripada nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Tidak lain tidak bukan iaitu yang dinamakan nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam ini hanya boleh kita dapati dengan usaha daripada jiwa dan hati kita yang meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang esa. Dan begitu juga Islam yang dibentuk dengan syariat. Apa dia syariat? Ma syara'allahu lil muslimin min ahkami dinihim wa dunyahum wa ukhrahum. Apa-apa yang telah dijadikan sebagai perundangan untuk pentadbiran dunia, akhirat dan juga pada agama. Jadi bila disebut iman dan Islam, bererti yang pertamanya dalaman kita, roh kita, jiwa dan hati kita. Kita yakini dengan perkara-perkara gaib dan sehinggalah ketentuan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman. Yang kedua, Islam, yang telah apa diperintahkan oleh Allah daripada Quran dan juga melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan disimpulkan orang yang berada dalam Islam itu orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab itu kata Imam At-Tabari, bila namanya ibadah, pengabdian diri kepada Allah, penyembahan diri kepada Allah itu dikatakan sebagai ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu namanya ibadah. Jadi dalam Islam kita tak boleh lari daripada pelaksanaan ibadah, menjadi penyembahan dan pengabdian diri kepada Allah. Mudah-mudahan berkekalanlah hendaknya iman dan juga syariat Islam yang kita terus menerus lakukan dan laksanakan apa yang terkandung di dalamnya, dan kita istiqamah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak baca satu hadis Nabi SAW di dalam kuliah hadis-hadis pilihan. Malam ni kita nak tengok satu lagi hadis Nabi tentang dosa yang dikatakan dosa kecil, tetapi kita sebagai hamba Allah tidak boleh memandangnya sebagai pandangan yang ringan. Dosa kecil jangan dipandang sebagai pandangan ringan. Ini yang kita nak tengok hadis Nabi, apa yang Nabi sentuh tentang dosa kecil yang dimaksudkan tadi. Hadis Nabi an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhibatim ra'atu fi hirrah habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wasaqatha idh hiya habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard atau kama qala muttafaqun alaih. Hadis daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ataupun disebut sebagai Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab ni sebelum dia menjadi sahabat Nabi yang banyak riwayat hadis daripada Nabi selain daripada Abu Hurairah, dia ni orang yang hobi dia memburu. Dia memburu macam kita lah, ada yang hobi memancing, dia tak kira hujan, dia tak kira ribut, dia tak kira isu apa yang orang sedang duk sebut Covid ke tak Covid, dia kira mancing je tuan-tuan. Kita pun tengok kadang-kadang lemah, kita tengok lah orang duk sibuk cerita banjir Tengkujuh, dia tak peduli. Jenis orang macam ni kira pancing joran ni, jenis kaki joran ni, mana tempat dia pergi, laut dia pergi,
sungai, dia pergi tasik lombong, dia minat tuan-tuan, dia jadi satu passion, maknanya dia ada minat yang mendalam, dia jadi hobi. Itu yang jenis joran, yang jenis pancing, yang bola dengan cara bola. Kemudian yang jenis snooker, dia macam tu pula. Golf dengan golf pula, masing-masing. Hidup ni macam tu. Orang yang minat yang ni, dia minat, dia fokus yang. Orang yang minat yang ni, dia fokus yang. Tak salah. Bagi orang yang mancing, dia akan bertambah iman dengan cara hobi memancing dia. Yang ni bagus. Dan dia memancing ni tuan-tuan, dia kena sabar. Kena sabar. Memburu pun macam tu juga. Cabaran. Buru landak, buru kijang, rusa, payau kan. Orang Sabah panggil payau. Orang yang macam ni pun sabar. Baik. Maka Ibnu Umar ni, satu ketika dia pergi buru. Entah macam mana terjumpa di satu tempat mal'ab, padang bola. Kalau kata padang tu mal'ab, kita kata padang mal'ab qurratul qadam, padang bola sepak. Macam itulah satu tempat kawasan yang budak-budak ghulam. Ghulam ni maknanya budak-budak remaja sedang main bola lah. Dan di satu sudut dia tengok ada budak yang tak turut bersama bermain dengan kawan-kawan. Duk macam kita kata menongkat dagu macam ni. Tengok orang, tengok rakan-rakan dia tak main bola. Dia tak main bola, kawan-kawan semua duk main bola, duk tendang, sepak bola, gol, macam-macam lah. Lalu ketika itu Ibnu Umar pun perasan budak ni tak main bola, kawan-kawan main. Lalu dia tegur budak, ya ghulam, wahai budak, mengapa kamu tak main dengan kawan-kawan kamu? Sedangkan kawan-kawan kamu seronok duk main. Jadi budak tu spontan dia keluar jawapan. Dia kata apa dia? Aku tak main bola ni uncle. Dia pun tak kenal siapa dia, Ibnu Umar. Dia panggil uncle begitulah macam kita. Aku tak main bola ni uncle. Saya tak main bola uncle. Ni bukan sebab apa dia. Saya menung tengok kawan-kawan main bola. Adakah Tuhan menciptakan kita manusia ni hanya untuk bermain-main? Ini jawapan daripada satu orang budak yang tak main. Dia tengok kawan-kawannya sedang bermain. Adakah Allah ciptakan manusia ini untuk bermain-main semata-mata? Kita rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kata Allah, kamu mengira hidup kamu ini hanya untuk abasa, untuk bermain-main sahaja? Dalam erti kata yang lain, tak ada tanggungjawab. Hidup sebagai seorang Muslim seronok tak habis-habis dengan hiburan-hiburan, nyanyi-menyanyi, muzik-muzik. Tak habis-habis, itulah cerita dunia. Belawak umpamanya. Seolah macam tak ada tanggungjawab terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenangkan Nabi, sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, mana ada masa mereka nak main-main macam kita hari ni yang banyak. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas, rombongan sahabat daripada Yathrib Madinah, nak ke China, negara Sin, China. Semata-mata Nabi utuskan untuk berdakwah kepada orang-orang Cina. Perjalanannya berjalan kaki, menempuh berbagai-bagai dugaan ujian. Berapa tahun tuan-tuan nak sampai ke China waktu itu? Berjalan kaki 2 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas antara 10 orang sahabat Nabi yang dijanji oleh Rasulullah jannah ghairul hisab wal azab, syurga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya yang ke-7-nya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar Al-Khattab, yang ketiga Uthman ibn Affan, yang keempat
Ali bin Abi Talib. Yang kelima Talhah bin Ubaidillah. Yang keenam Zubair Al-Awwam. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-8 Sa'id bin Zaid. Yang ke-9 Abdurrahman bin Auf. Yang ke-10 Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kalau ambil dalam hadis tuan-tuan, 10 sahabat itu dia punya ikut ranking Nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Yang 10 tu, yang ke-10-nya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang ke-7 Sa'ad bin Abi Waqqas. Berbaloi tak tuan-tuan dengan usaha dakwah Sa'ad yang Nabi utuskan pergi ke China berjalan kaki 2 tahun, tapi nikmat yang bakal dikecapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau kita lihat macam mana perjuangan sahabat, maknanya masa hidup mereka mana ada masa nak main-main tuan-tuan. Tu yang kata tu. Yang kita hari ni lah, saya, kita semualah, kalau nak ambil hanya sekadar solat fardu semata-mata, tak cukup lagi. Banyak lagi sisa baki umur, masa yang terbuang dan terluang yang kita tak penuhi. Jadi kerana itulah bila dinyatakan tadi, bagaimana Ibnu Umar ni habis masa memburu, dia pun bila dengar budak ni sebut macam tu, tersentak dia, terkejut dia, dia tergamam. Budak tu macam sindir, dia perli dan sinis, macam perli aku budak ni, aku ni memburu banyak daripada berjuang dalam Islam, tuan. Jadi akhirnya Ibnu Umar pun dia pun balik, terasa dia budak tu macam menegur dia punya perbuatan hobi dia memburu. Dia taklah bermain, tapi memburu ni kita ambil kiasnya abasa. Apa juga yang sia-sia ni, maknanya yang tak mendatangkan suatu kesan di dalam agama. Maka dia balik, dia pun mula buat perubahan hidup. Sejak daripada itulah dia menjadi sahabat Nabi. Ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab ni sahabat Nabi yang banyak meriwayat hadis daripada Nabi SAW, selain daripada Abu Hurairah. Itu selalu kita dengar Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis. Dan hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih yang saya baca tadi datang daripada Ibnu Umar. Maka katanya Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, "Udzibatim ra'atun fi hirrah." Apa maksudnya? Nabi kata ada seorang perempuan, imra'ah ni perempuan, dia akan diseksa, udzibat azab, dia akan diseksa kata Nabi. Kerana apa? Fi hirrah, kerana dengan seekor kucing, kerana dengan seekor kucing habasatha, yang dikurungnya ataupun dipenjarakan olehnya, hatta matat, sehingga kucing tadi, hirrah tadi mati kata Nabi. Dia kurung kucing tadi tanpa beri minum, tanpa beri makan, dibiarkan begitu. Ini suatu seksaan, maka mati kucing tersebut. Akibatnya wanita ini kata Rasulullah diseksa. Ini kerana dengan seekor hirrah. Dalam bahasa Arab hirrah ni, kalau nak ambil dia punya pecahan dia, hirrah ni kucing betina, qittun kucing jantan, kemudian apa dia satu lagi kucing dipanggil kucing hutan, ya, apa dia namir, yang tu disebut sebagai kucing hutan. Qittun kucing jantan, hirrah ni kucing betina. Kemudian tadi kucing hutan. Kucing hutan ni macam liar lah, kita tengok macam rimau pun ada sikit, ya. Yang tu jadi hirrah ni dipakai umum lah. Kalau disebut dalam hadis ni hirrah, maknanya kucing. Sebab itu disebut Abu Hurairah, walhal namanya Abdurrahman bin Sakhar. Tapi bila mana dia suka pada kucing Abdurrahman ni, Nabi gelar sahabat ni sebagai Abu ni bapa, Hirrah ni kucing, bapa kucing. Nabi bagi gelaran, tak apa tuan-tuan. Kalau kita bagi gelaran, jangan buat hal, kan?
kena pelangkung gitu, tahu kena pelangkung, kena tumbuk boleh, kena penampar boleh, tak pasal-pasal dengan gelar mak raba. Ada orang keluar kat mak raba sebab dia ni rajin meraba, bukan raba orang, dia menggaru. Menggaru pada diri dia, bukan menggaru orang. Gelar mak raba sampai lekat ketua mak raba. Kalau panggil nama ni tak kenal, tapi panggil siapa? Mak raba. Orang kampung kenal mak raba nama ni. Tapi bukan dia raba orang tak. Dia raba diri dia. Kalau dia raba badan dia, itu menggaruk dalam sembahyang, menggaruk, meraba orang panggil. Kita kalau gelar kepada orang, gelaran itu bukan semua orang boleh terima. Bukan semua orang boleh terima. Macam-macam orang gelar, kan? Tapi Nabi punya gelaran, tuan-tuan, dia lain. Gelaran yang diberi oleh Nabi, dia ada berkat, dia ada keberkatan. Esok di akhirat, bayangkan Nabi punya gelaran yang Nabi beri itu dipanggil oleh Allah. Abu Hurairah tak panggil Abdul Rahman, Abu Hurairah. Tak seronok kita. Gelaran tu sampai akhirat besok. Tu yang disebut, ya, asyhadullah, asyhadul jannah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib digelar oleh Nabi asyhadullah, singa Allah. Hebat, ya. Jadi kita nampak bila mana gelaran itu bagi Nabi adalah suatu keberkatan. Bahkan ramai sahabat-sahabat yang nak diberi gelaran oleh Nabi. Duk pakat macam membodik lah kita membodik. Aku nak gelaran, bagilah apa-apa gelaran ya Rasulullah. Aku nak juga gelaran. Takkan Abdul Rahman je dapat gelaran Abu Hurairah, aku pun nak juga. Zaman Nabi ni ramai yang nak gelaran. Kalau dapat Nabi bagi gelaran apa juga, yang ni mereka suka sebab tadi ada keberkatan kerana Nabi yang memberi gelaran tersebut. Maka Abu Hurairah lekat namanya dalam hadis pun an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Kalau sebut an Abdul Rahman bin Sakhar, orang tak kenal, kita pun tak kenal nama. Kadang-kadang bila sebut, baru Abdul Rahman bin Sakhar, maknanya adalah Abu Hurairah. Nama sebelum Islam dia Abdul Syams, hamba matahari. Bila masuk Islam tu kau Abdul Rahman. Dengan sayangnya kepada kucing Hirrah, sampai dalam masjid pun dibawa kucing. Jadi Nabi tanya, apa yang gelembung dalam lengan tangan tu wahai Abdul Rahman? Hadhihi Hirrah, ini adalah kucing. Sehingga Nabi kata, kamu aku gelar sebagai Abu Hurairah. Jadi ini binatang yang kita katakan binatang manjalah, binatang peliharaan. Kalau orang kafir, mereka tengok anjing dia bela, ya. Anjing pula macam-macam jenis, macam juga kucing. Kucing ni kalau kita tengok orang yang minat kucing, tuan, berbagai-bagai jenis ataupun jenis-jenis kucing ni bukan satu dua, beratus-ratus, beribu tu saya tak pastilah. Kalau apa dia di Terengganu, tuan-tuan tengok satu pengusaha batik murni, ya, dia punya tokeh dia Haji Suhaimi, Tuan Haji Suhaimi. Dia selalu bila kuliah saya program di Terengganu, dia ikut kuliah subuh, kemudian dia bawa saya pergi makan apa semua. Satu hari tu lepas kuliah subuh, lepas habis makan dengan dia ajak saya pergi ke kilang, dia jemput. Ustaz, nak tengok saya punya kilang? Boleh. Saya kata, Tuan Haji, jom. Kita pun nak tengok yang kilang buat batik murni Kuala Terengganu. Saya pun pergi, memang luas. Ditunjuk ni mesin ni berapa juta harga dia, mesin ni berapa juta harga dia. Dia komersial, mesin berjuta harga dia. Memang hebat, pekerja pun ramai. Dah round tengok tempat buat batik dia, yang buat dengan tangan, handmade dan sebagainya. Kemudian dia ajak saya pergi belakang kilang. Apa hal pula Tuan Haji bawa pergi ke situ? Rupanya dia bela kucing, tuan-tuan. Sampai di situnya ada rumah kucing, ada bilik-bilik kucing. Ada pula jururawat kucing. La ilaha illallah. Jururawat kucing pun ada. Kucing pun cerita, ni kucing saya beli daripada Belgium, Italy, Perancis. Ni kucing dia ni daripada luar negara. Dia sanggup beli berpuluh-puluh ribu. Ada yang ya Allah, dia minat dengan kucing ni. Tapi bagus dia tidak membiarkan macam ni tadi, cerita hadis Nabi.
sampai kurung tak bagi makan, kurung tak bagi minum, diam dalam keadaan dia dalam keadaan dia lapar. Yang ni sampai zalim pada kucing. Tapi tu hadis Suhaimi, dia bagi makan dia semua daily, setiap hari ada jururawat yang akan datang untuk cek suhu badan dia, kemudian sesemua dia, kemudian demam ke tidak. Ya Allah, layan macam orang sungguh tuan-tuan. Dia ada cucuk veterina, dia macam-macam. Bukan 1-2 ekor, bukan puluh ekor, beratus ekor. Allah, bulu, macam-macam jenis bulu. Bulu kembang ada, bulu yang macam anjing pun ada. Ya? Kemudian muka, macam-macam jenis muka ada. Ya Allah. Ada yang kucing liar, ada yang kucing jinak. Cuma bila mana saya terdengar ayat Quran yang dipasang, ayat Quran tu dipasang dekat rumah-rumah kucing ni, beratus ekor pasang ayat Quran. Saya tanya Tuan Haji, ada dipasang ayat Quran ni di rumah kucing banyak ni? Ustaz, apa di antara tujuan? Dia pun bagi tahu. Dia kata, Ustaz, ini pengalaman lah. Dia kata, bila saya pasang ayat Quran, ada kucing-kucing ni liar, kucing yang liar. Bila dia dengar ayat Quran ni, sebulan, kadang tak sampai sebulan, yang liar ni jadi jinak, Ustaz. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni cerita real ni, cerita bukan main-main, tuan-tuan. Dia buka ni, yang kata suara ayat-ayat Quran dibaca. Bila dibuka, kucing yang liar ni boleh jadi jinak. Saya pun terkejut dengar. Masya Allah. Tu yang kata mukjizatnya ayat Quran, tuan-tuan. Yang kata Umar Al-Khattab bila dengar adiknya Fatimah Al-Khattab membaca Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, sampai 5 ayat yang dibaca, tuan-tuan. Umar Al-Khattab hati dia lembut. Daripada kerasnya hati Umar ni, tuan-tuan, akhirnya lembut. Adik, boleh tak abang nak pegang ni ayat lebaran yang adik baca tadi ni? Kata adiknya Fatimah, abang kotor, najis, sebab belum Islam. Kalau nak boleh, kena masuk Islam. Tuan-tuan, yang ni yang dikatakan mukjizat Al-Quran. Allah, Al-Ajuz yang melemahkan. Mukjizat yang melemahkan. Al-Ajuz ni lemah, mukjizat yang melemahkan. Dengan Quran sahaja Umar yang cukup hati keras, tuan-tuan, umur 33 tahun, akhirnya convert, memeluk Islam. Tu yang kata Quran. Kerana itulah kalau kita tidak baca Quran pada setiap hari, tuan-tuan, sekadar kita semayang tak cukup lagi. Nak tidur sekurang-kurangnya tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat surah yang ke-67. Berapa minit? 4 minit. Nak sambung lagi boleh. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa. Berapa ayat? 96 ayat. Surah yang ke-56 boleh. Surah Sajadah, tuan boleh baca. Surah yang ke-32, tak silap. Berapa ayat? 30 ayat. Tengok pula surah Sajadah. Alif Lam Mim Tanzil. Sebelum tidur. Kalau itu nak jadikan sebagai amalan, mungkin kita tak sempat baca ayat-ayat yang lain, sekurang-kurang 3 surah ni menjadi amalan sebelum tidur, before sleep. Selepas bangun tidur besok, Yasin. Yasin pula. Ya, surah yang ke-36, 83 ayat. Ambil pula Yasin. Berapa minit Yasin? 83 ayat. 10 minit je, tuan-tuan. Waqi'ah 96 ayat, 7 minit. Surah Sajadah 30 ayat, 4 minit. Surah Al-Mulk 30 ayat, 4 minit. Tak banyak. Kalau hitung-hitung, Allah, tak sampai pun 1 jam, tak sampai pun 40 minit. Bila mana kita baca tadi, hati tadi, insya-Allah, yang keras akan jadi lembut, yang payah akan jadi senang, mudah-mudahan. Tapi kena amalkan. Bila jadi amalan ni, dia jadi sebati. Bila dah jadi amalan ni, jadi sebati. Macam hari-hari
kita selawat 100 kali lah kurang-kurang. Kalau tak selawat 100 kali ni jadi gelisah. Allah aku ni, dah mula ingat Allah aku tadi, patut-patut aku. Jadi boleh selawat bila-bila masa. Dalam kereta boleh, di atas kursi boleh, balik nanti lepas makan boleh selawat 100 kali tu sekurang-kurang. Begitu juga istighfar 100 kali. Nabi selepas solat duha, kan kita ada doanya. Dalam hadis yang sahih Bukhari, Nabi punya amalan selepas solat sunat duha, Nabi baca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali Nabi baca? 100 kali. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Boleh juga doa yang dah biasa kita baca, Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Boleh. Dan kalau nak tambah pun boleh, lagi bagus 100 kali Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dia jadi sebagai satu amalan sebati, tuan-tuan. Jadi bila kita minta apa-apa pada Allah tentang rezeki, mudah-mudahan, sebab kita dah modal dah, nampak deposit kita, seolah kita bila zikir tu menjadi satu deposit. Allah tengok kita ada modal, kita doa, ya Allah aku dalam keadaan susah, ya Allah aku nak langsaikan hutang orang, ya Allah 1,500 ni, ya Allah permudahkan. Kita dah ada deposit dah. Deposit kita macam mana? Zikir, termasuklah Asmaul Husna, ismun min Asmaul Husna. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak 100 kali sehari. Ya Razak, Ya Razak. Allah yang pemurah, yang nak memberi rezeki pada kita. Mungkin ada lagi yang duk amal lagi. Apa dia? Ya Ghaniyu Yal Mughni, Ya Fattahu Ya Razak. Ya Ghaniyu Yal Mughni, Ya Fattahu Ya Razak. Ini nak jadikan deposit ni, modal. Ini almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus yang bagi. Amalkan. Lepas subuh 7 kali, lepas asar 7 kali. Ya Ghaniyu Yal Mughni. Allah yang kaya, Allah yang nak memberikan kekayaan. Ya Fatah, Allah yang buka pintu. Apa yang Allah buka pintu ni? Ya Fatahu, Ya Razak. Allah yang buka pintu rezeki dan Allah yang memberi rezeki. Amalkan, bukan banyak 7 kali. Selepas subuh, selepas asar. Kita nak jadikan amalan sebati. Satu lagi, Ya Ghani, apa dia? Satu lagi, aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Itu pun almarhum Datuk Ismail Kamus bagi pada anak murid dia dan juga pada kita lah. Amalkan yang disebutkan tadi, aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Kurniakan kekayaan, rezeki hanya datang daripadamu, ya Allah. Aku tak nak rezeki daripada sumber yang lain. Makna sumber yang lain itu sumber yang haram. Sebab disebut harami. Aghnini bihalalika an haram. Yang tu. Yang kami nak rezeki hanya daripada punca daripadamu, ya Allah, yang halal. Dan aku tak nak, kami tak nak rezeki daripada punca yang haram selain daripadamu, ya Allah. 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar. Amalkan, tuan-tuan. Allah nak bagi rezeki. Tapi janganlah setahun sekali kemudian minta doa, aku dah amal. Tahun sekali je doa amal. Deposit kita bagi sikit, Allah tak tengok, tuan-tuan. Tapi kalau deposit kita, modal kita banyak, waktu susah nampak Allah mudah nak beri pertolongan kepada kita. Macam tu juga waktu sekarang ni Covid, pandemik, musibah yang belum lagi berakhir ni. Kita banyakkan zikir dengan zikir perlindungan. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nampak? Ini zikir perlindungan. Kita katakan apa dia? Cukuplah aku bagi Allah, aku berserah tawakal kepadamu, dan cukuplah engkau sebagai penolong, dan cukuplah engkau sebagai apa dia pelindung. Jadi kita sebut itu kalau boleh 100 kali juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amalkan. Jangan sesekali, amalkan sungguh. Malam ni banyak kita dapat zikir wirid supaya apa? Kita ni nak mengingati Allah banyak daripada kosong, tuan-tuan.
Jadi orang yang berzikir banyak ni, kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub, hati mereka jadi tenang. Tak tenang pun tenang, tenang pun lagi bertenang-tenang kita. Gitu ya. Senang dan tenang kita. Banyakkan amalan zikir, wirid, termasuklah tadi selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara lagi kita beramal juga dengan laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallai, ya, sampai akhir surah At-Taubah ayat 128 129. Itu ayat terakhir tu, 128 129 surah At-Taubah. 7 kali selepas subuh, 7 kali selepas asar. Insya-Allah panjang umur, berkat, kemudian rezeki murah, kemudian dilindungi daripada kejahatan orang yang nak buat kejahatan pada diri kita. Amalkan. Ini pun almarhum Datuk Semail Kamus, ya, ajar dan bagi pada murid, amalkan insya-Allah. Dan kalau katalah ada hajat yang besar, terlalu besar, maka kata Datuk Ismail Kamus, baca 1000 kali laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. 1000 kali. 2 ayat dia, 128 129. Kalau ada hajat yang besar sangat, tapi tak tahulah pukul berapa habis tuan. Mau pukul 3 pagi kita sampai pukul 5 2 jam laqad ja'akum 1000 kali tuan. Kata Datuk Semail Kamus, jaminan Allah akan makbul hajat apa yang kita nak. Ya. Tapi ialah kita boleh dengar, nak amal belum tentu 1000 kali. Setakat 7 kali selepas subuh, lepas asar itu pun belum tentu boleh buat tuan. Kalau tak istiqamah, kita tinggal habis. Nampak macam sikit aja, nampak tak banyak mana je. Tapi nak amalkan tu takut kita tak istiqamah. Itu sikit yang kita nak kongsi tuan. Maknanya itu di antara amalan-amalan dan zikir wirid kita daripada awal tadi yang saya sebut sampai akhirnya. Maka balik, wanita ini dia melakukan suatu bentuk seksaan terhadap kucing Hirah yang dinyatakan tadi. Perempuan itu, kata Nabi, tidak mahu memberi makan. La hiya at'amatha wa saqatha. Dia tak beri makan dan tak beri minum ketika ia idhiya habasatha, ketika ia memenjarakan ataupun mengurungkan kucing tersebut. Dan juga ia tidak mahu melepaskannya untuk bebas kucing tadi mencari makan dan juga daripada binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Kucing ni selain daripada makan ikan ke ataupun makanan dia lah friskies ke apa benda, mungkin binatang-binatang kecil dijadikan sebagai makanan sampingan, wallahu alam. Yang ni tak dibuat. Jadi perempuan tadi dia telah melakukan suatu zaliman. Mati kucing itu bermakna azab yang disebut ini azab siksaan yang pedih. Bayangkan tuan-tuan, membunuh kucing pun Nabi kata azab siksaan neraka. Nabi kata ni pula bukan kata bunuh kucing, dibunuh orang. Yang berlaku baru-baru ni di Terengganu, umur 19 tahun, perempuan. Yang dibunuh ni pula rakan sebaya dia, kira kawan yang rapat juga. Tak sangka boleh ataupun sanggup membunuh dengan sebab yang bukan sebab syar'i tuan-tuan. La yahillu da umri'in muslim illa bi ihdath thalath, kata Nabi. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Tidak halal darah seorang muslim itu, kata Rasulullah, melainkan 3 perkara Nabi kata. Yang pertama Nabi kata as-sayyibuz zani, yakni mereka yang menjadi penzina, statusnya adalah orang ni yang dah berkahwin, lelaki ataupun wanita. Dia berzina dalam keadaan dah kahwin, nikah, ada anak, ada isteri. Sabit daripada dakwaannya ataupun apa-apa yang boleh dijadikan sabit kesalahan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut farrajmu haqqun ala man zana idza kana muhsinan idza qamatil bayyinah aw hamlun aw i'tiraf. Hadis sahih Umar Al-Khattab. Nabi kata rejam ke atas penzina az-zani muhsan yang statusnya sudah berkahwin, rejam sampai mati ke atas mereka
idza qamatil bayyinah, apabila disaksikan oleh 4 orang saksi yang adil. 4 ni kena saksi yang adil, dan 4 ni jelas. Kalau daripada 4 yang menyaksikan, 3 kata nampak kemaluan masuk dalam faraj, tetapi yang keempat menyatakan kami ataupun saya nampak perut, belaga perut, kemaluan masuk faraj saya tak nampak. 3 jelas, 1 samar-samar. Kata Umar Al-Khattab, idra'ul hudud bisyubhah, gugur yang disebut sebagai hukum had, hukum hudud, kerana tidak sepakat. 4 ni mesti nak nampak jelas, clear, kemaluan masuk faraj, kemaluan masuk faraj, kemaluan masuk, dan yang keempat juga kemaluan masuk faraj. Baik, kalau sekiranya tak ada 4 saksi yang adil, maka ambil yang kedua pula. Nabi kata, apa dia? Au hamlun. Hamlun apa dia? Bahasa Arab hamil, mengandung, pregnant. Mana surat nikah Songkla, Patani, Naratiwat? Kalau kata nikah siam, dan juga seumpama dengan kalau tak ada surat, boleh sabit dakwaan mereka telah berzina. Baik, pandai pula mereka projek pakai kondom, udah tak mengandung. Faham macam mana nak kata ni? Melalui yang ketiga, kata Nabi, au i'tiraf, yakni berdasarkan takrir, pengakuan seseorang. Ini yang cerita dalam hadis yang sahih Ma'iz bin Malik ni. Ma'iz sahabat Nabi ni berzina, azani muhsan. Satu lagi azani ghairi muhsan. Ghairi muhsan yang tidak ataupun yang belum berkahwin, yang tu hukum lain. Yang tu azaniyat wazani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Dalam Quran menyebut mereka dikenakan setiap orang, lelaki perempuan, 100 sebatan. Itu cerita sumpah semerah padi zaman Nurdin Ahmad dulu, kalau kita ingat lagi lah, 100 kali sebatan. Ini yang dah berkahwin. Jadi Ma'iz jumpa Nabi, ya Rasulullah, azani muhsan, ana azani muhsan, ana azani muhsan. Aku ni pezina yang kategorinya azani muhsan, yang dah bernikah, yang dah berkahwin. Hukumkan aku dengan hukum hudud, rejam sampai mati. Nabi kita, Ma'iz balik dulu, tentang kot baru cumbu-cumbu, cium-cium baru ringan-ringan kot, belum lagi betul-betul. Ma'iz pun dia confident dia yang buat betul, tapi Nabi tak nak tergopoh-gopoh. Jadi Nabi bagi masa pada Ma'iz, fikir betul-betul, waras, balik, fikir balik, betul ke tidak, takut ada unsur paksaan ataupun ada sebab-sebab yang lain. Tu yang Nabi ni bagi masa 3 kali. Balik, besok datang, ya Rasulullah, ana azani muhsan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah aku penzina yang dah berkahwin. Kot belum lagi Ma'iz, baru perut, belaga perut, bahasa kita gitulah, belum betul-betul lagi. Ma'iz pun balik, dan kali ketiga datang, ya Rasulullah, wallahi wa tallahi wa billahi ana azani muhsan, aku penzina yang dah berkahwin ya Rasulullah, ada anak, ada bini, hukumkan aku dengan hukum rejam sampai mati. Kali ketiga yang diakui oleh Ma'iz, ini i'tiraf tadi, barulah Ma'iz yang katakan tadi, ditanya oleh Nabi, terakhirnya yakin betul aku yang berzina ya Rasulullah. Barulah dijalankan, dilaksanakan hukum hudud dan direjam sampai mati. Nampak tuan? Bukan senang tuan-tuan. Nabi ni bukan jenis tergopoh-gapah tak. Nabi tahu takut ada unsur ataupun ada paksaan dan sebagainya. Jadi bila dah benar pengakuan itu, barulah dilaksanakan hukum hudud ke atas Ma'iz. Nabi kata dakhalal jannah, mati Ma'iz dihukum rejam sampai mati. Nabi kata syurga. Sahabat kata, wahai Rasulullah, zina pun masuk syurga? Tak, dunia ni telah dilaksanakan hukumnya, maka akhirat rilis, maknanya selesai tuan-tuan. Ini nak sabitkan tadi tuan, maknanya bunuh ni bukan sebarang pembunuhan yang boleh. Tu yang pertama kata Nabi, sebab dia berzina, kategorinya azani muhsan. Kalau azani ghairi muhsan, dia tidak boleh direjam sampai mati, 100 kali sebatan. Yang kedua kata Nabi, wa nafsu bin nafsi, ini orang yang bunuh, maka dia kena hukum bunuh balik. Tapi pada kucing ni tidak dah disebut. Pada manusia kucing tak bolehlah kucing bunuh balik. Cuma di akhirat besok, kucing yang diseksa, yang dibunuh menjadi saksi tuan-tuan.
Oh, dituntut esok kita berat. Jangan main tuan-tuan. Sebab tu kalau kita pergi negara barat, mereka hak asasi kemanusiaan satu kuat, hak asasi haiwan pun kuat. Kita bawa kereta tuan-tuan, katalah tiba-tiba Arnab melintas, kita langgar Arnab, sabit dakwaan tuan-tuan, kita langgar Arnab, kita akan dipenjarakan. Undang-undang mereka ketat, tak penjara pun denda. Tu sah kata Arnab, apa juga binatang, kucing, anjing, tak boleh. Dan sebab itu kalau kita tengok balik lagi di barat, bawa kereta tuan-tuan, tak kira ada apa dia, ada lane lorong pejalan kaki ataupun tak ada lane, tak ada lorong pejalan kaki, kalau ada orang melintas di tengah-tengah kota London, kita bawa kereta, kita tengok orang melintas jalan tuan-tuan, kita kena berhenti. Bukan depo yang berhenti, kita yang berhenti. Kalau kita di sini orang yang jalan kaki kita tak berhenti, memang mati terus orang jalan kaki. Tapi di sana kita tak boleh. Walaupun kita kata pahal pula orang bawa kereta macam ni laju-laju ni, tiba-tiba ada orang melintas, sadinnya dia kita kata macam tu. Tak, salah dia, kita yang salah. Kalau kita langgar, kita yang kena tuan-tuan, kena denda, kena penjara. Bagi mereka pejalan kaki ni tak salah, kita bebas nak melintas, cuma dia adalah kawasan dia. Tapi kalau katakan kita ni orang, katalah orang Tepin pergi ke London tuan-tuan, terbangak-bangak tengok kota London, maklumlah pertama kali tengok bridge London, Tower London apa semua, udah tak kira kereta laju, kereta pun pin horn. Contohlah, kita rasa macam mana? Itu di Ipoh tuan-tuan, itu di Tepin. Di sana kereta tak main horn, jarang sangat nak jumpa kereta horn. Kalau kereta horn tu maknanya pemandu yang tak ada etika, yang tak ada disiplin. Sebab itu beza kita pergi Mesir, kita pergi Saudi, kita pergi Mekah, bunyi horn ni tuan-tuan, la ilaha illallah, Tuhan yang tahu. Di Mesir ni signal dah tak pakai dah, mereka bagi signal tu dengan horn. Horn tu kira signal tu, cuma kita tak tahu horn ni signal kanan kiri, kanan kiri. Di Mesir tuan-tuan pergi Kahirah, Allah tuan-tuan, serabut kita tengok, mereka tak main dah signal kanan kiri, mereka main horn, pin macam di Mekah. Apa benda lah kita kata teruk sangat. Tapi kalau di barat tuan-tuan, bukanlah kita nak puji macam mana, kita rasa tenang, cool je, bawa kereta pun tak ada masalah. Kalau bunyi horn, mesti orang tengok gila. Orang akan kata macam tu, gila ke apa? Orang akan kata gila ke apa bagi horn? Sebab dia pun tak biasa, jarang-jarang sangat mereka gunakan horn, sebab cukup disiplin dia pun. Tu yang kata orang melintas, dia pun berhenti. Binatang melintas, mereka berhenti. Bukan kata orang, binatang melintas pun mereka berhenti. Allah, disiplinnya. Banyak lagi lah kalau nak cerita bab pemanduan di sana tuan-tuan. Sampai kalau lori tuan-tuan tak dibenarkan, kalau lori tu memang berat, dia memang beratnya bukan untuk dipotong. Kita tak boleh potong lori dengan lori, tak boleh potong. Bas dengan lori tak boleh potong, ikut lane yang telah disediakan. Kalau nak potong, ini untuk kereta yang betul-betul mampu untuk memotong. Tapi plus highway tuan-tuan, Allah, yang lori potong lori lagi handai tuan-tuan. Lori potong bah lagi handai. Kita di belakang mengucap panjang Astaghfirullahalazim. Mulalah kita dalam hati kita, apalah aku ni kereta kita pula BMW 5 Series. Tengok pula bah pergi potong lori, kemudian di depan pula lori potong bah. Belum berlumba pula mereka motong-motong. Kita duduk di belakang. Kata orang Perak, yuk kanjai kita. Tahu kanjai? Kanjai kita di belakang. Bila masa aku nak potong, tak ada disiplin tuan-tuan. Ini yang kita nampak. Tapi kalau di sana, kalau di England, di UK tuan-tuan, M2, M2, M3, M4, M20 motorway, dia pun tak sebut highway, dia sebut motorway 20, motorway 30. dia pun punya highway tu, kalau motorway 40 tuan-tuan, maknanya ada 40 highway. Tak tahu nak cakap lah, kata orang Kedah, tak tahu nak habaq macam mana lingkaran highway. Dia pun punya sistem sophisticated, canggih tuan-tuan. Nak jumpa satu kereta yang accident pun jenuh payah. Nak jumpa satu kereta yang rosak disebabkan jalan tak rata pun payah. Nak jumpa kereta yang pancit tayar lagi payah tuan-tuan. Ini pengalaman saya lah, yang dah pernah ke sana lebih daripada 10 tahun.
drive memandu daripada UK sampai ke Europe, daripada orang kata London sampai Scotland dan sebagainya. Itu pun ditahan, pengalaman ditahan oleh polis UK pun jenuh juga nak jawab, dalam keadaan yang kita pun bukanlah nak lawan ataupun nak melanggar undang-undang speed trap, tapi dah kena tuan-tuan. Kita pun tengok pengalaman di sana, Allah cukup bagus polis UK. Mereka profesional, tahan kita pun ada akhlak, ada civic, ada adab dia. Dia tak potong melintah ngap di depan kereta kita dah. Dia bagi lampu, dia diam lampu je, lampu tinggi. Kita lah yang kena pandai-pandai. Apa sebab Petroka bagi lampu tinggi? Oh, ada masalah. Jangan kita terus, berhentilah. Okey, bila kita berhenti, kita ingatkan boleh keluar ramai-ramai. Dia benarkan hanya driver saja keluar, yang memandu saja, yang di sebelah jangan keluar. Baik, kemudian kita pun datang, kita pun diceritakan kesalahan. Bukan di tepi kereta, masuk dalam kereta polis. Pengalaman selalu tengok dalam TV cerita polis UK ni, rupanya dapat juga merasa masuk dalam kereta Petroka polis UK tuan-tuan. Masuk dia pun tunjuk dia punya komputer had laju yang lebih 90 batu sejam, saya bawa 100 batu sejam. Dia kira miles bukan kilometer. Dan bila mana lebih 10 batu sejam, maka dia kata ini sudah melebihi had laju. Dia tanya, you datang daripada mana, kemudian ke mana nak datang, nak pergi ke mana, apa buat dekat sini. Kemudian tanya pula, bapak you kerja apa? Saya katalah, bapak saya polisman juga. Sama lah kita. Udah katanya sama lah kita. Udah bersorih pula dalam kereta polis tuan-tuan. Yuk, yang tu pengalaman. Sudahnya okeylah, dia kata tak apalah, sebagai pelancong kita pun raikan dan kita memaafkan. Ini kesalahan yang jarang berlaku lah daripada pelancong ni, biasalah. Jadi alhamdulillah tak ada lah. Ada tu tahu dah. Dalam wallet ada berapa ada? Yang tu tak ada lah tuan-tuan. Tak ada tanya dalam beg duit ada berapa tu? 50. 50 apa barang? 100 kalau tak ada kami saman. Contoh, ini bukan polis ini, Zimbabwe. Ni tuan-tuan. Nak cerita itulah kalau kita ambil tadi bukan Islam, tapi yang Islam ni faham-faham je lah tuan-tuan. Itu disebutkan tadi. Bila mana bunuh, maka hendaklah dibunuh balik. Hukumnya adalah disebut hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hur bil hur sampai habis. Maka wahai orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan ke atas kamu hukum qisas, bunuh dengan hukum bunuh balik, tak berdosa. Cuma di dalam hukum hudud, dalam hukum qisas, kalau sekiranya waris tadi berubah, dia nak memaafkan si pembunuh yang membunuh daripada kalangan ahli keluarganya tadi, ataupun bapa kepada budak ni yang dibunuh, mangsa yang jadi dibunuh ni, bapa mangsa dibunuh tadi katakanlah berubah dia punya keputusan, dia nak memaafkan si pembunuh yang membunuh anak dia, dalam Islam adalah diharuskan, boleh sebagai gantian dia perlu membayar diat. Diat ni maknanya denda, pampasan macam tu. Kalau katanya nak 100,000, kena carilah 100,000. Kalau tidak, nyawa habis. Itu di antara yang dibolehkan. Cuma akta kita 302 kanun keseksaan, maka bila mana disabitkan dakwaan, kalau kata hakim kata diputuskan hukuman gantung sampai mati, dia tak ada maaf bagimu. Itu tak ada. Itu beza, nampak? Load rate sistem yang ada hari ini, perundangan yang ada hari ini, load rate yang diambil cedok daripada barat, yang penjajah dah keluar, tapi inilah yang ditinggalkan. Terpaksa tuan-tuan. Memang kita harap-harap kalau boleh, inilah hukum yang kita nak. Inilah adil. Walaupun benda tu takkan nak biarkan si pembunuh ni hidup lagi. Dah. Nabi SAW manusia yang paling sifatnya pemaaf. Ayat yang saya bacakan tadi, nampak? Maknanya orang yang jenis pemaaf, utamanya dia memaafkan kesalahan orang, sekalipun dosa itu dosa membunuh. Kita kata besar dosa bunuh, ya,
di antara 7 dosa yang besar, kabair. 7 dosa-dosa besar, antaranya membunuh, selain pada zina, lari medan perang, kemudian menuduh orang perempuan baik berzina, mencuri, merompak. Ni antaranya membunuh, tuan-tuan. Tapi dalam Islam rupanya boleh dimaafkan bagi pihak mangsa warisnya tadi. Kalau kata bapaknya, tak apalah, saya maafkan kesalahan anak puan, ya, dan saya nakkan gantian diat tadi, tak banyak pun, tak ada 100,000, 50,000 pun jadi. Maka kalau ikut mahkamah syariah Islam, terima, bebas si membunuh tadi. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Allah sebut maafkan, lupakan kesalahan mereka. Tidakkah kamu suka kalau kamu pun juga buat dosa, aku maafkan, kata Allah. Ini yang Nabi sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar stop dan tak bagi lagi bantuan kepada saudara sepupunya yang bernama Mistah bin Uthasah yang menuduh anak saudara Abu Bakar, Aisyah, selaku isteri Rasulullah, melakukan sumbang melakukan perkara keji, berzina seolah dengan Sufyan bin Mu'attal As-Sulami apabila balik daripada perang Bani Mustalik. Ini cerita yang Allah rakam dalam surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 22, tuan-tuan. Abu Bakar kata, aku tak nak bagilah kamu, wahai Mustah, selama ni pakaian, makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Kamu tuduh anak aku tak heran, tapi kamu tuduh ni isteri Rasulullah. Kamu bukan seorang dengan Hasan bin Sabit, kemudian dengan Mistah bin Usasah, kemudian dengan siapa lagi? Dengan Hamnah binti Jahsy, seorang perempuan. Puak ni daripada juak Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abu Bakar kata, selama ni aku tolong, aku bantu dan aku bagi macam-macam pada hang, wahai Mistah, sekarang kamu tuduh isteri Rasulullah buat benda yang tak elok, aku stop dan aku tak bagi lagi. Nabi, tuan-tuan, Rasul Allah, terima wahyu, Nabi terus bagi tahu pada Abu Bakar, dahlah. Macam itulah bahasanya, dahlah, cukup-cukuplah. Jangan terbawa-bawa. Jangan sampai kamu sampai mati aku tak maaf. Yang ni bukan cara Islam, tuan-tuan. Macam tu juga hutang. Sampai kiamat aku tak halalkan. Allah, tuan-tuan, 100,000 orang hutang, 10 tahun dah tak bayar. Kita kata memang dah takkan jumpa kot. Kita kata memang terlalu sukar nak dapat balik. Pinjam 100,000 nak bayar tu tak ada dah. Kalau kita kata sampai mati aku tak halal, sampai kiamat aku tak halal, apa kita dapat, tuan? Menung balik. Hati sakit tak boleh. Nama orang ni sama dengan nama dia. Katalah nama dia Fauzi, yang pinjam duit kita tak bayar ni Fauzi. Bila sebut kawan ni nama Fauzi, seolah macam jelmaan Fauzi yang tak bayar hutang pada dia. Oh, aku tak boleh dengar nama Fauzi. Apa ada, tuan-tuan? Hati sakit, tuan-tuan. Tapi ini yang Allah rakamkan cerita hutang ni dalam surah Al-Baqarah. Berapa helai, tuan-tuan? Berapa ayat? Supaya apa dia? Yang terbaiknya kita halalkan. Kenapa? Kerana besok Allah gantikan, Allah, tuan-tuan, Allah gantikan dia yang tidak amanah, yang tidak jujur, mungkir janji, itu dosa dia dengan Allah. Tapi kita halalkan, kita punya pahala. Cuba bayangkanlah dalam hadis yang Nabi sebut, amalkan, ya, zikir haulah, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bacalah 100 kali, tuan-tuan. Nabi kata la haula wala quwwata illa billah, itu akan menjadi sebahagian harta Qarun kita nanti di dalam syurga. Sebahagian harta Qarun besok di dalam syurga hanya daripada zikir la haula wala quwwata illa billah. Cuba bayangkan kalau kita halalkan, dia pinjam 100,000, tapi buat masa ni cari lagi lah, usaha, jangan kita biarkan baru 2 bulan, biarlah seronok benar, biarlah. Kalau kita banyak duit lain cerita, kan? Duit kita bilion, kita orang pinjam duit baru lebih kurang 10 juta, kita bolehlah kata tak ada hal lah. Tapi kalau kita bagi pinjam orang 100,000, kita ada 200,000, baki tinggal 100,000, tuan-tuan. Kena cari
waris dia ke, tak kira siapa yang boleh dihubungi, minta tuntut. Ni kalau kita kata 20 tahun, aku tak tahulah entah hidup tak hidup dia, tapi aku tetap sampai mati aku tak halal. Jangan. Kita pun kadang makan pisang sebiji kedai mamak dah 20 tahun tak bayar, tak ada pun kita rasa aku ni ada hutang dengan kedai mamak. Sebiji pisang je RM1, tuan-tuan. Walaupun sebiji, tuan-tuan, jadi sebab roh tergantung antara langit dan bumi besok mati. Tu yang kita takut. Kuliah juga, majlis ilmu datang, mayang berdentum, dai hitam, tuan-tuan, mayang, tapi hutang tak bayar. Sardin je macam ikan sardin sungguh, buat tak tahu je dentung tu, cukup masa ngap makan. Nak cerita ada orang yang macam tu, bukan main kuat sembahyang, baca Quran, tapi hutang tak bayar. Sama juga Nabi waktu dalam perang, bila mana sahabat dia beritahu fulan syahid, lah, Nabi kata tidak. Kan mati di medan perang ya Rasulullah. Dia ada hutang yang tak dibayar, yang tak dilunah. Nampak? Dan memang ada hadis sehingga Nabi tidak mau menyembahyangkan orang ni sebab apa dia? Hutang yang dia tak bayar. Nabi tahu, Nabi kasyaf, Nabi pandangan kasyaf, Nabi tahu macam mana dalaman dia. Aku tahu dia tak bayar hutang orang, aku tak nak sembahyang dia, tak sembahyang jenazah dia, aku tak nak sembahyang kat atas ni. Tak berat, tuan-tuan. Itu maknanya tegasan Nabi, jangan main-main. Jadi balik tadilah ceritanya, kita kata tak apalah, halalkan tu lebih baik. Maknanya kita pun senang hati tak sakit, tak apalah, kita kata Allah akan gantikan dengan gantian yang lebih baik nanti di akhirat. Lagipun aku kalau nak kira-kira, bukan duit aku semua tu dah. Lagi bagus kalau ada fikiran macam tu. Aku tahu ini bukan hak aku, ini hak Allah. Aku cuma menjadi pemegang amanah. Macam saya, tuan-tuan, ni saya buka untuk wakaf, beli tanah, buat apa dia, bangunan tahfiz, asrama tahfiz, kemudian apa dia wakaf untuk beli van untuk pusat tahfiz, kemudian wakaf buat bangunan. Bukan hak saya. Orang masuk tadi ada 3-4 ribu masuk lagi, kemudian sebelum ni masuk. Hak saya ke tu? Hak tu bukan hak saya, orang yang mewakaf. Saya tak boleh kata hak saya. Mana boleh saya kata ini mahat tahfiz ni saya yang punya, kan? Daripada orang ramai, cuma saya amanah, diberi amanah untuk menguruskan sahaja. Diberi amanah untuk menguruskan saja. Macam tu juga bila saya ada duit, saya kena fikir, aku ni orang bagi duit wakaf. Bukan aku punya. Orang bagi itu untuk menguruskan sahaja mahat tahfiz, bukan aku punya. Duit orang ramai. Kan itu bila kita ada duit, kita ada reta, tak boleh kita kata aku kerja, aku penat-penat 8 jam sehari aku kerja, sebulan aku dapat gaji 5,000, mana boleh aku bagi orang macam tu je. Ada orang macam tu. Tapi kalau fikir-fikir balik, renung-renung balik, ini semua adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak. Yang tinggal amalan daripada harta yang ada, zakat dibayar, kemudian sedekahnya lagi, dan apa dia macam-macam lagi lah yang berkait dengan harta yang boleh dimanfaatkan. Jadi itu antaranya. Bunuh, yang keduanya boleh dibalas bunuh dan tidak berdosa dan halal darah disebut dalam hadis. Yang ketiga Nabi kata wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Maksud dia orang yang keluar daripada Islam, murtad. Itu disebut wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dia berpisah, dia terpisah dia dengan agama dia, disebabkan mulut, lisan, disebabkan hati, disebabkan perbuatan. Rupanya orang yang murtad ni, kita hukum dia dengan hukum bunuh ni, halal darah, tak berdosa. Nabi kata. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau dia murtad, maka perlu dia dikurung selama 3 hari 3 malam. Di penjara, dikurung, ditahan, macam bahasa kita reman. Direman dia 3 hari, bagi makan yang mengenyangkan, jangan biar dia kelaparan. Hadis ni nampak, dia kurung kucing perempuan tadi, dia tak bagi makan pada kucing, dia tak bagi minum pada kucing, sabit mati kucing tu. Azab kubur, apa dia, azab neraka Allah. Kita bila mana tadi hukum murtad, kita kurung dia, tuan-tuan, bagi makan. Kalau dia nak cakotiau Sungai Dua Pulau Pinang, beli cakotiau Sungai Dua Pulau Pinang, bagi dia melantak 3 pinggan pun. Kalau dia kata nak sate kajang, pergi kajang, cari sate, bagi. Memang kita sumbat dia betul-betul makan, bagi yang kenyang.
Kalau dia nak apa dia? ABC 14 rasa, cari ABC 14 rasa. Biar dia makan rasa sungguh ABC. Tapi dalam tempoh 3 hari, kita minta dia mengucap balik, kita minta dia mengakui Allah Tuhan, Rasul Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya ke tidak? Kalau dia kata bukan Tuhan aku Allah, 3 hari dah bagi, tempohnya cukup, kata mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i, hendaklah dia dihukum dengan man baddala dinahu faqtuluh. Hendaklah dihukum dengan hukum bunuh. Halal darah orang yang murtad. Bila mana dibunuh ni, halal darah ni. Itu yang kita lihat dalam Islam ni, dia ada hifzuddin, dia ada hifzun nas, ya, macam-macam. Maknanya hifzuddin ni maqasid syar'iyah, menjaga agama. Jangan main-main. Kalau kamu main-main agama, sekejap Islam, sekejap keluar, sekejap Islam, sekejap keluar, maka hukum yang menanti. Sebab dia, kamu dah masuk Islam, kamu mesti jaga agama. Jangan sampai terkeluar daripada Islam. Maka bila dah murtad tadi, bila dia dah murtad, hukumlah dengan hukuman bunuh. Ini yang dibolehkan, tuan-tuan. Cuma di dalam undang-undang negara kita, perlembagaan kita, akta-akta yang ada, dia ada bunuh tanpa niat, dia ada bunuh dengan niat, nanti macam-macam lah. Kemudian macam mana pula peguam-peguam bela boleh menangkis, macam-macam, menepis, hujah-hujah, kadang-kadang hukum bunuh, akhirnya teknikal je, lepas dibebaskan. Teknikal je, tetapi dia tahu dia yang membunuh. Dia yang membunuh. Adakah dia terlepas daripada hukuman akhirat? Yang ni dia tak akan lepas. Dunia dia boleh bayar dia lawyer 100,000, selamat dia daripada hukum gantung. Pandai lawyer tu menepis, tepis sana, tepis sini, apa semua teknikal je. Bercanggah masa ataupun bercanggah di tempat, lawyer main peranan, akhirnya hakim kata mencurigakan, padahal dia ni memang membunuh, memang sungguh membunuh. Allah yang tahu ni, malaikat kiri kanan tahu. Tapi sebab tadi lawyer dia pandai, adakah dia terlepas di akhirat? Tak terlepas. Jadi banyaklah kelemahan undang-undang manusia yang dibuat. Tapi undang-undang Allah juga yang katakan tadi, dia yang terbaik. Sekalipun katakanlah dia yang membunuh, tetapi kalau sekiranya keluarganya, warisnya memberi kemaafan, maka dia dilepas dan dibebaskan. Habis cerita. Itu antaranya lah. Balik tadi, artinya ya, dengan hanya menzalimi ke atas seekor kucing, itu pun sudah dikira dosa, boleh diseksa di dalam neraka. Bayangkan bagaimana pula dosa-dosa yang kita lakukan selama hari ini, tuan-tuan, yang jarang sangat kita istighfar, yang susah kita nak basahi lidah kita dengan kalimah yang disebut astaghfirullahalazim, yang sukar kita nak menyebut di lidah siang dan malam. Sedangkan Nabi menyatakan, aku ni tak kurang 70 hingga 100 kali sehari istighfar. Itu yang maksum, yang tak ada dosa. Kita yang hari-hari dosa bukan yang kecil, yang besar. Itu yang kita takut. Na'udzubillah min zalik. Harap setiap hari kita janganlah melakukan perkara dosa besar, dan jangan mengekalkan dosa-dosa kecil. Dan kalau sekiranya kita ada buat kesalahan-kesalahan tersebut, banyaklah cara kita boleh hapuskan dosa itu. Antara hadis Nabi menyatakan, daripada solat fardu ke solat fardu ada 5 waktu. Daripada subuh nak ke asar, di subuh nak ke zuhur, tempoh itu ada buat dosa. Semayang zuhur, hapus dosa di antara subuh dan zuhur. Zuhur dengan asar, tempohnya itu ada buat dosa. Balik kita semayang asar, maka menghapuskan dosa selepas daripada semayang zuhur nak sampai ke waktu asar. Begitu juga maghrib nak sampai isyak, maka isyak akan menghapuskan dosa di antara selepas maghrib nak sampai isyak. Dan begitu juga subuh, ya. Itu satu. Yang kedua, Nabi kata daripada Jumaat ke Jumaat seminggu, daripada solat Jumaat minggu lepas sampailah besok Jumaat, antara Jumaat yang lepas sampai hari ni yang kita buat besok Jumaat balik, maka dosa kita dihapuskan oleh Allah. Lagi satu, Nabi kata Ramadan ke Ramadan, setahun sekali. Bila dapat kita puasa di bulan Ramadan, insya-Allah, mudah-mudahan panjang umur, tuan-tuan,
maka dosa dihapuskan antaranya, maknanya setahun dosa dihapuskan. Itu yang kita harap sangat, ya, kita dapatlah Allah panjangkan umur sehingga kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak 1442 Hijri yang akan datang insya-Allah tuan-tuan. Jadi itulah sikit sebanyak yang kita dapat kongsi pada malam ni tuan-tuan. Perkara yang berkait dengan azab siksaan neraka disebabkan hanya, ya, menyeksa dengan seekor kucing yang dikurung, yang tidak diberi makan dan minumnya. Allah alam. Cukup sekadar itu. Sebelum saya mengakhiri, kalau ada lagi yang nak menginfak wakaf, ya, nak menyumbang untuk pembangunan Ma'had Tahfiz Al-Khalidiyah di Kampung Seri Kinta, Ipoh, Perak, ada tabung yang disediakan di belakang nanti, tuan-tuan bolehlah, ya. Niat zakat pun boleh, asnaf fisabilillah insya-Allah. Dan ada lagi apa dia, banyak lagi lah yang saya perlukan untuk melengkapkan apa dia kos yang paksa ditanggung kalau ikutkan bangunan tempat mengaji dan juga asramanya lebih kurang 1 juta yang diperlukan. Baru dapat lebih kurang dalam hampir-hampir 400,000 tuan-tuan. Ada lagi lebih kurang 600,000 yang diperlukan. Jadi harap adalah orang Tepin yang sudi meneruskan apa dia sumbangan wakafnya, zakatnya dan sedekah infaknya. Mudah-mudahan Allah berkati dan Allah murahkan rezeki tuan-tuan sebelum kita dijemput oleh Allah, ya, berjumpa atau bertemu dengannya di dalam alam barzakh, ya, yang disebut kematian. Dan saya buka juga kepada tuan-tuan dan puan-puan juga yang ada saudara yang nak mendaftar anak masuk ke Ma'had Tahfiz Al-Khalidiyah yang saya usahakan ini tuan-tuan. Yang sementara ni saya sewa rumah sebelum bangunan tu siap di Kampung Seri Kinta, Ipoh. Kemasukan untuk Januari tahun 2021 ni boleh daftar, ya, boleh daftar sekarang ni. Kelebihan selain daripada menghafaz 30 juzuk Al-Quran, ada subjek diniah, subjek agama, kemudian bahasa Arab. Istimewanya ada pengajian bahasa Cina, Mandarin bahasa Cina. Ini yang saya adakan. Mungkin ada yang tak ada di tempat lain bahasa Cina, tapi tahfiz saya insya-Allah ada pengajian bahasa Cina, ya, yang boleh anak-anak kita nanti berkomunikasi dengan bahasa Cina, membelinya, mungkin nak dapat kerja ke apa benda nanti tak rugi, ya, belajar bahasa Cina. Dan begitu juga bahasa Inggeris dan kelas komputer, dan insya-Allah ada fast track untuk SPM nanti, dan juga ada apa dia persediaan untuk kita masuk ke satu lagi stage diploma syahadah Darul Quran. Ada yang berminat boleh hubungi saya di talian 012 270 1066, ya, sebagai pengurusi pengasas Ma'had Tahfiz Al-Khalidiyah, singkatannya MATAK. Saya ulangi balik nombor telefon 012 270 1066 012 270 1066. Hubungi saya Ustaz Halimdin, pengurusi pengasas apa di Ma'had Tahfiz Al-Khalidiyah, Kampung Seri Kinta, Ipoh. Terhad untuk 30 orang saja, tak banyak. Yang keutamaan saya ambil orang Perak, ya, senang sikit. Kalau ada yang luar pun boleh, tak ada masalah. Dan juga dialu-alukan kalau ada anak yatim piatu, asnaf yang nak masuk pun saya apa dia buka juga, ya, kalau ada boleh sampaikan kepada mereka. Wallahu alam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.